Hai guys, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera bersama dengan saya Syah Sulaiman. Untuk hari ni kita punya hero kita ada nak berkongsi dengan anda semua dengan seorang hero dekat Malaysia ni juga yang memang pakar juga dalam bidang pendakian gunung. Kita ada Ravi Chandran ataupun lebih dikenal sebagai Ravi Everest. Apa khabar Ravi? Okey, sihat? Bagus, sehat. Ya, okey ke hari ni semua? Yes. Alright. So untuk hari ni memang kita nak cerita pasal mendaki gunung ataupun hiking, dan orang yang sebelah kita ni memang dah 2-3 kali juga naik ke Everest sana, gunung yang paling tinggi dekat dunia. Alright. So mungkin untuk yang pertamanya, untuk permulaan borak kita ni, nak tanya jugalah Cik Ravi pasal macam mana mula minatnya untuk jadi seorang pendaki ni? Well, I think selalunya kita mencari-cari cabaran dalam hidup ya. Jadi kalau akan sampai satu masa di mana kita punya cabaran tu dah jadi seperti biasa. So dah mulalah kita cari benda-benda baru yang akan memberi kita sedikit ataupun cabaran. Mula umur berapa tu yang rasa nak pergi buat benda yang lagi mencabar? Sebagai ahli sukan, of course dari sejak kecil kita dicabar dalam bidang bola, pelbagai sukan ya. Tapi lama-lama bila kita dah mula berusia, kita akan cari sukan-sukan yang lebih bercorak individu. So nak mencari kumpulan naik gunung ni agak susah sikit, serai ya kalau kita nak kumpulkan orang. So mulalah I think masa umur 30-an ya, kita akan mula explore dari segi mendaki gunung pula ya. Of course dari kecil kita dibawa masuk hutan, masuk sini, masuk sana, gunung-gunung kat Malaysia. Biasa kalau pergi kemah orang panggil jungle trekking kan biasa kan. So kalau di Malaysia tu dari kecil lah. Tapi dari Alpine tu dari sejak umur 35 ke atas baru saya mencuburi bidang mendaki Alpine pula. Alpine. Alpine ni maksud dia yang bersalji lah. Yang bersalji. Bersalji. Okay. Macam kalau you ingat lagi gunung pertama yang you naik, you daki? Kalau kat Malaysia, masa tu usia saya I think dalam 14, Gunung Ledang. You umur 14 tahun you daki Gunung Ledang. So these are some of the things yang kita buat, dan benda tu semakin lama semakin akan membentuk kita untuk mengambil cabaran yang lebih besar lagi. So I think dari sana you akan lihat perubahan pada diri kita di mana kita dah mula berani untuk mengambil cabaran yang lebih besar. Untuk first you naik yang tu secara solo atau berkumpulan? Secara solo di laluan di utara. Kita menggunakan sedikit base camp services ya, untuk membantu kita, dan selalunya pasukan-pasukan di Malaysia biasanya buat berkumpulan. Kita cuba seorang diri, dan satu sebab kos. Melibatkan kos yang tinggi, jadi tidak ramai yang boleh kumpulkan orang untuk buat secara berkumpulan, kecuali dibantu oleh persatuan ataupun kerajaan Malaysia ya. So dari sana laluan sebagai solo di laluan utara agak mencabar. Kita kekurangan ilmu. Kalau utara tu ikut Tibet. Biasa orang ikut Nepal. So agak mencabar jugalah sebab kekurangan ilmu, kekurangan pengetahuan tentang budaya di sana, dan juga cabaran-cabaran yang kita akan menghadapi ya. So agak mencabar jugalah di laluan di utara, dan tahun seterusnya saya buat di selatan pula, ikut Nepal. Itu pun solo juga. Yes, tapi di selatan ni selalunya dia macam highway. Highway maksud saya semua persiapan, semua kelengkapan, semua fasiliti disediakan. Termasuk even di Khumbu Icefall pun disediakan. So cabaran dia agak kurang sikit. Tapi Khumbu Icefall ada cabaran dia tersendiri ya. So itu laluan, dan seterusnya saya juga sambung balik untuk mendaki gunung-gunung yang 8,000 meter ke atas. 8,000 meter yang kebanyakannya berada di Nepal dengan Pakistan ya. So saya teruskan juga dengan cabaran 8,000 meter tu. Setakat ni dah buat 4 gunung 8,000 termasuk 2 kali Everest, dan ada suasana yang cantik, indah, ada suasana yang pahit di mana berlaku kemalangan jiwa, hilang kawan, hilang jari. Ada pelbagai cabaran yang kita terpaksa lalui. Bukan semua nampak mudah ya.
So, ada dia punya risiko-risiko yang kita terpaksa hadapi bila berlaku sesuatu yang di luar kawalan, ya. Umpamanya weather change, avalanche. Suhu sana biasa dia sampai berapa darjah? Bila kita sebut alpine, alpine ni maksudnya semuanya below kosong dan Negatif of course pembentukan salji. Semua tempat ada salji. Tapi cabaran dia akan berubah sebab dengan kederasan ataupun kekuatan angin 10 km sejam saja boleh menjatuhkan suhu minus 10. Oi. So untuk sebenarnya kalau untuk menjadi seorang pendaki gunung ni, mungkin ciri-ciri yang perlu ada ataupun apa kriteria untuk seorang pendaki gunung? Asas sebagai ahli sukan, disiplin, faktor-faktor pemakanan. Kena tahu macam mana nak jaga sendiri, macam mana tahu nak buat latihan fizikal dan mental. Nah, technical tu kita tak boleh buat apa-apa, kita kena pergi ke gunung dan belajar. Ilmu survival macam mana pula? Mesti kena ada. Survival kurang dari bila kita buat alpine. Dia lain sikit daripada masuk hutan. Kalau masuk hutan, you kena ada pelbagai ilmu. Bila hilang, bila sesat, dia ada beberapa cara dia, dan bila kekurangan makanan, dia ada beberapa cara dia. Tapi di alpine ni lain sikit, kita tersusun dan kita ada waktu-waktu hari-hari dia di mana kita akan mendaki, kita akan lihat keadaan cuaca bagus tak bagus, kita akan buat summit attack dan balik. Tapi kebanyakan faktor di mana berlaku kemalangan adalah disebabkan perubahan cuaca yang secara mendadak ataupun faktor-faktor seperti runtuhan salji, avalanche yang di mana kita tidak boleh menjangka. So untuk kalau macam you cakap you dah selesaikan 4 gunung, so mungkin lepas ni you ada cabaran yang you rasa nak yang belum lagi next level mana lagi? Kita ada total 14 gunung yang 8,000. Ketinggian dia 8,000 lebih dari 8,000. Dan of course sebagai pendaki gunung, kebanyakan kita akan melihat benda tu sebagai satu motivasi. Saya nak habiskan. Nak ke 14 semua tu. Tengah tu pula kata no, saya nak tambah dengan kutub utara dengan kutub selatan sekali. Ada setengah tu pula kata saya nak buat hampa bantuan oksigen. Ui. So cabaran tu boleh ditingkatkan dari masa ke semasa bergantung pada persediaan kita. Kalau persediaan kita bagus, kita boleh ambil cabaran yang lebih tinggi. Kita nak tanya juga untuk macam kalau kita nak mengharumkan nama negara contoh kita nak buat ekspedisi ke Everest itu, adakah ada pihak-pihak yang nak turut sama dengan kita untuk mungkin sponsor? Adakah mudah benda tu? Ke susah juga untuk cari sponsor, untuk cari orang yang nak join dengan kita? Sponsor ni mereka selalu melihat faktor ROI, return of investment. Apa yang orang dapat. Selagi ada pulangan kepada mereka dan mereka akan turut serta. Jadi sebagai pendaki, kita kena belajar cara-cara untuk bekerjasama dengan sponsor-sponsor dan supaya there's a mutual benefit antara kedua. Kalau tidak ada memang tak boleh. Kalau kita jenis yang tidak kreatif, tidak ada faktor-faktor taking initiative, memang kita susah. Sebelum you mendaki gunung, contoh kalau you sebelum mendaki gunung Everest tu, berapa lama you ambil masa untuk training untuk buat persiapan diri ke sana? Biasanya ada setengah tu akan berlatih 5 tahun, ada setengah tu berlatih setahun, ada yang berlatih 3 tahun. Tapi kalau kita sudah ada dalam bidang tu, persiapan dia tak perlu lama, mungkin 6 bulan pun sudah cukup. Apa kita akan buat adalah, kalau program yang kita buat ni setiap bulan ada saja program mendaki, maka biasanya pembentukan fizikal kita sudah bersiap sedia. Kekuatan mental kita pun sudah bersiap sedia. Dan kita boleh mendaki dalam masa 3 atau 4 bulan kita buat persiapan dan kita pergi. Bila dah sampai dekat atas Everest tu, apa yang you nampak and you boleh kongsikan dekat kita orang yang bawah takkan tahu benda tu dekat atas? Well, kebanyakan yang sampai di puncak actually dalam keadaan yang sangat-sangat kata orang, keadaan fizikal kita sangat-sangat very kata orang challenge. Maksudnya kita nak bernafas pun susah. Dalam konteks macam tu, dengan goggle kita, dengan mask oksigen kita semua tu, of course fokus kita adalah pada sampai sana puncak, happy nak ambil gambar, betul nak turun. Itu saja fokus kita. Ada yang setengah tu ke sana, kalau sebagai mereka sebagai dalam kumpulan, mereka akan menangis berpeluk-peluk, menangis pun ada. Kita sebagai individu cuma boleh tap shoulder dan ambil gambar dan turun ke bawah.
So keindahan kalau kita tengok dari atas puncak gunung, bila kita dah sampai tahap 8,000 tu kita dah nampak kata orang apa? Keadaan bumi. Boleh nampak Boleh, of course kita boleh tengok sejauh 1,000 meter, 2,000 Time tu meter. awan ada ke tak ada? Of course awal pagi biasanya clear. Alright, kita boleh tengok pergerakan glasier. Alright. So untuk yang terakhir mungkin kalau ada apa-apa pesanan untuk pendaki-pendaki muda yang juga nak menjadi macam Cik Ravi, so mungkin boleh beritahu dekat kita penonton-penonton. Well, setiap minggu kita buat latihan di pelbagai gunung di Malaysia. Dan saya lihat trend ramai-ramai yang sekarang ni sudah mula berminat dengan outdoor. Dan ada juga kumpulan-kumpulan yang mengambil inisiatif untuk membentuk kumpulan dan membantu mereka untuk belajar asas dan masuk ke hutan. Tapi kita juga ada pelbagai masalah. Kalau ditanya statistik dari Jabatan Pertahanan Awam, mereka akan mula share dengan kita pelbagai cerita, pelbagai kejadian, pelbagai insiden yang mereka terpaksa bantu di setiap satu gunung di Malaysia. Dan pihak-pihak otoriti seperti pejabat hutan dan seterusnya terpaksa mengadakan pelbagai SOP prosedur untuk mengurangkan insiden-insiden ini. Alright. Okay guys, so insyaAllah dengan apa perkongsian daripada Encik Ravi, sedikit banyak dapat membantu kita kepada mungkin ada yang bakal penggemar sukan hiking ni juga. Kalau ada juga, kalau nak jadi anak murid Encik Ravi ke macam mana, mungkin you ada sebab you pun ada website you. Kalau nak cari you dekat Instagram macam mana? Well, just Ravi Everest. Ravi Everest. Website ravieverest.com. Dan kita ada program-program asas yang kita ajar secara percuma di Bukit Gasim, Bukit Wawasan, Broga. Dan program kita ni semua kebanyakannya melibatkan hutan-hutan di sekitar Perak, Selangor, in fact di Kuala Lumpur dan juga di Pahang. Dan juga di Johor, di selatan dan utara di Penang. So cuba follow kita dan bila saja ada peluang untuk bertemu saya, untuk sekali join, setengah program tu setengah jam saja. Ada yang sampai 2 jam, ada yang setengah jam. So tidak melibatkan berhari-hari punya program Datang secara percuma. Kami pelawak semua, especially yang remaja yang masih lagi di bangku sekolah datang dan join kita dan sama-sama dengan kita belajar. Alright. So sekali lagi saya nak terima kasih kepada Cik Ravi kemudian untuk kita punya segmen hero kita untuk minggu ni. Jadi guys, jangan lupa untuk terus bersama dengan kami juga. Komen dekat bawah kalau ada apa-apa komen yang korang nak sampaikan kepada kami ataupun ada pandangan pendapat ataupun cadangan yang nak dikongsikan bersama dengan segmen hero kita. InsyaAllah kita jumpa lagi next hero kita bersama dengan saya Syah Sulaiman bersama dengan hero kita yang lain. Assalamualaikum. Bye bye guys.